Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menyentuh tentang menyentuh ataupun mengupas ataupun menghuraikan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-23 daripada kitab Mustika Hadis. Masih lagi dalam bab wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Hadis yang ke-23 ini berbunyi, An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisah fatuhlik. Yang berarti dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ughdu aliman, jadikanlah dirimu orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama, au muhibban, ataupun orang yang mencintai ketiga-tiga golongan tersebut. Wala takunil khamisah, janganlah engkau menjadi golongan yang kelima, fatuhlik, yang dengan sebabnya engkau akan binasa. Hadis riwayat Al-Bazzar. Isi kandungan daripada hadis yang kedua, hadis yang ke-23 yang kita baca ini, antara lain ialah hadis ini menyuruh supaya setiap seseorang menentukan sikap terhadap ilmu agama. Tiap-tiap seseorang dikehendaki menentukan sikapnya terhadap ilmu pengetahuan agama dengan salah satu daripada 4 cara, iaitu menjadikan dirinya orang yang alim yang mengajar. Aliman maknanya orang yang alim, orang yang boleh mengajar. Ataupun yang kedua, orang yang belajar. Ataupun yang ketiga, orang yang mendengar syarahan-syarahan agama. Dan yang keempat ialah orang yang mencintai dan menghargai salah satu daripada 3 golongan yang tersebut, iaitu dengan menurut jejak langkah. Dengan sifat yang demikian, seseorang itu akan terjamin untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan, sama ada dalam perkara jasmaninya maupun rohaninya. Kerana dia sentiasa dalam jagaan ilmu pengetahuan yang memimpinnya ke jalan yang benar dan memberinya kesedaran untuk memilih yang baik dari yang buruk dan yang hak dari yang batil. Adapun golongan yang kelima, iaitu yang tidak termasuk dalam salah satu daripada 4 golongan yang tersebut, maka mereka adalah golongan yang binasa, golongan yang rugi. Ada yang lebih teruk lagi, dia kata golongan yang celaka, kerana mereka tidak ada pimpinan yang dengannya mereka dapat membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Imam Nawawi menyatakan bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari dan lebih baik saja ditinggalkan. Kalau dia kata begitu, dia anggap begitu, sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan dan jauh dari mendapat hidayah atau petunjuk, serta dia termasuk dalam golongan yang kelima, yakni yang binasa. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itulah antara lain maksud daripada hadis
yang disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana petunjuk kepada kita semua sebagai umatnya untuk memilih cara ataupun memilih letak duduknya diri kita ini dalam bab menuntut ilmu. Jadi ada 4 golongan yang perlu kita jadikan diri kita ini, biarlah mudah-mudahan termasuk dalam keempat-empat golongan itu. Ya. Pastinya kalau kita ikut urutan, yang pertama pasti lebih baik pada yang kedua, yang kedua lebih baik pada yang ketiga, dan yang ketiga lebih baik dari yang keempat. Manakala yang kelima itu hendaklah dijauhi sama sekali. Ya. Pertama yang mengajar ataupun orang alim yang ada ilmu yang boleh mengajar orang, dan yang kedua orang yang belajar. Ya. Orang alim pun dia masih lagi belajar juga. Golongan pelajar ataupun orang yang menuntut ilmu, muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga ialah orang yang sentiasa mendengar ilmu-ilmu agama tersebut. Dia alim, dia mengajar, dan dia juga menjadi orang yang sentiasa setia mendengar. Asal saja perkara tersebut ataupun yang didengar itu adalah yang berupa ilmu yang boleh memberi faedah kepada kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, ini yang paling rendah sekali lah. Yang paling rendah sekali kalau hanya sekadar yang keempat, iaitu orang yang cinta kepada ketiga-tiga di atas. Cinta kepada orang alim, cinta kepada untuk belajar, untuk sentiasa belajar, dan cinta kepada untuk setia mendengar, untuk menjadi pendengar yang setia. Dan sama sekali dijauhi ataupun menjauhi golongan yang kelima yang binasa yang disebut dalam hadis ini, iaitu yang tidak semua lah. Belajar mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, cinta kepada tiga di atas pun tidak. Jadi itulah saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.